إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada petang ini, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami, rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, lagi saya muliakan pihak penganjur, sahabat pecinta Al-Quran, khususnya Opah Sabaria, Ustazah Jasrina, kemudian Kak Niksum yang sponsor lah untuk kita punya kuliah ni. Kemudian pihak pengurusan yang lain, admin dan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan bersemangat, bersungguh-sungguh kita untuk meneruskan kehidupan dengan kita teruskan menambahkan ilmu, menambahkan amal dan sudah pasti insya-Allah kita ke arah untuk berjaya kehidupan dunia kita dan juga akhirat. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasalah melimpahkan rahmat, kasih sayang ke atas kita semua dan memberkati seluruh kehidupan kita. Mudah-mudahan insya-Allah amin. Sidang muslimin muslimat jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, alhamdulillah semakin ramai masuk. Jadi kita akan teruskan seperti kebiasaanlah sesi kuliah kita ni dengan soalan uji minda. Okey, kita tengok pada soalan yang ke-9. Sambung daripada semalam. Soalan yang ke-8 ni kita sambung yang ke-9, iaitu apakah dua rukun yang dipanjangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengimamkan solat fardu? Saya ulang, apakah dua rukun antara dua rukun yang dipanjangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengimamkan solat fardu? Jadi apa pilihan jawapan? A, berdiri dan sujud. Maknanya berdiri ni maknanya qiyam lah. Qiyam maknanya baca surah yang panjang dan sujud. B, berdiri dan tahiyat akhir. C, sujud dan tahiyat akhir. Dan D, i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Okey, jadi yang mana boleh lihat slide, bolehlah untuk memikirkan jawapan dan menjawab di ruangan chat. Siapa yang ada soalan pun boleh ajukan, insya-Allah kita akan bincang di akhir kuliah. Okay, tapi saya nak beritahu saya siap, soalan saya ni kadang-kadang dia agak tricky lah. Saya suka soalan tricky, soalan kebat.
Biasa dah mengajar di sekolah ni mungkin dah biasa kebat kot. So kita fikirkan baik-baik sebab ada beza di situ fardu dan juga sunat. Nanti kita akan bincang, kita akan bahas betul yang Ustazah Jasina kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Tapi kalau saya biasa buat solah ni kemahiran berfikir aras tah mana. Sebab kadang-kadang kita kena ikut budak juga kan. Kadang-kadang kita short sendiri. Kalau kat sekolah lah kan berbeza lah. Tapi kalau dengan ibu-ibu sekalian ni sama je lah dia punya taraf dia ataupun kedudukan dia sama je. Jadi ada yang menjawab kepada sutra. Sutra ni saya tak pastilah muslimin ke muslimat tak apalah kita panggil je lah sutra tak apa, jawab A. Kemudian Ustazah Jasina jawab C. Mencuba tak apa, Ustazah dah tahu tu. Yang mencuba-cuba tu Bonda Siti Hani jawab D. Ada yang jawab Bonda Siti Salmi jawab C. Bonda Marahani jawab C. Oh muslimat Okey, minta maaf kepada sutra tadi tu. Saya tak nak panggil macam mana takutlah mana tahu kan. Biasa kan muslimat suka emas kan. Sutra ni lain sikit kan, special sikit kan. Manalah tahu kan. Okey, Bonda Sharifah jawab D. Bonda Nur Aiman Suraya jawab C. Kak Nixon C. Oh okey. Ya. C. Okey, C Sekejap siapa tu Bonda Haizan. Okey, terima kasih jawapan C. Okey. So sekarang ni jawapan semua telah ditapau baru menarik sikit. Saya kalau nak tengok saya punya soalan tu berkesan ke tak, tengok pada jawapan. Kalau pilihan tu dijawab semua, maknanya berkesan tu soalan tu. Kalau ada 2, 3 je kan, itu maknanya tak berkesan sangatlah. Okey, so yang ni nampak berkesan lah sebab ada yang menjawab semua. Okey, Puan Sutra. Okey. Saya minta maaf saya pun tak tahu sebenarnya sebab agak special juga nama ni Puan Sutra Okey, tak apa, minta maaf kalau tersalah cakap tadi. So, kadang nama dalam Google Meet ni lain-lain sikit kan, kadang special sikit nama-nama dia. Macam saya lah Al-Muallim kan, bukan nama Muallim pun, tu panggilan je. Okey, Bonda Salma kata ada problem. Okey, biasa yang ada problem ni mungkin boleh keluar dan masuk balik. Itu yang biasa setakat ni saya buat kelas online ni macam tu lah. Biar ada problem tu kita left, kita masuk balik. InsyaAllah okey lah, kadang-kadang teknikal kan. Sebab kalau majoriti yang masalah tu lain, itu mungkin saya yang bermasalah lah. Maknanya lain saya bermasalah. Tapi kalau yang kebanyakan okey, tapi ada seorang dua yang mungkin ada masalah teknikal, so maknanya mereka yang hadapi itulah yang kena keluar dan masuk balik. Okey, mungkin ada yang masih memikirkan jawapan, saya bagi dalam 30 saat. Kau ada yang nak tukar jawapan pun boleh ada masa lagi. Kau dah terfikir tiba-tiba dapat ilham baru kan. Jadi beza antara fardu dan juga sunat. Fardu dan juga sunat. Fardu ni bila mana melibatkan orang. Dan sunat ni adalah individu kan, persendirian. So pasti ada beza lah. Okay, ada lagi mungkin dalam 15 saat lebih kurang insyaAllah. Okay. Terima kasih kepada semua yang menjawab semoga diberkati Allah, semoga mendapat rahmat Allah atas usaha nak bersungguh-sungguh menuntut ilmu insya-Allah. Dia salah tak apa yang penting kita cuba. Sebab ilmu macam tu salah tak apa yang penting kita mencuba. Okey, saya kita boleh bincang dulu. Baik, jadi jazakumullahu khairan, terima kasih kepada semua yang menjawab. Okey, baik, jadi berkenaan dengan soalan ni seperti mana saya sebutkan tadi, dia ada beza antara fardu dan juga sunat. Di mana kalau solat fardu, antara yang kita dah biasa dengar dalam hadis yang disebutkan sampai Nabi SAW menegur seorang sahabat untuk tidak memberikan kesusahan kan, tidak menyusahkan jemaah yang ikut. Sebab terdapat jemaah yang pelbagai latar belakang, antaranya mereka yang berusia. Maka tak wajar untuk menyusahkan mereka. Menyusahkan ni maknanya apa? Dalam keadaan bila berdiri baca surah yang panjang. Panjang ni yang terlalu panjang. Kan? Jadi ia akan memberikan satu kesusahan untuk jemaah di belakang yang menghadapi
maknanya yang tidak boleh untuk berdiri lama ni, maka dia akan semakin kurang khusyuk. So kita jadi imam, kita perlu memikirkan juga orang lain sebab kita mengimamkan mereka, jadi kita ketua kepada mereka kan. So tak bolehlah kata macam mentang-mentang kita jadi imam, kita ikut kita punya kuasa veto kan. Maknanya kita rasa kita je betul, kita buat. Padahal kita kena fikir, kita kena jadi imam tu untuk makmum, untuk jemaah yang lain. So kita perlu meraihkan mereka, maka tak wajarlah memanjangkan sangat. Dia dalam keadaan sederhana, sederhana ataupun kalau perlu ringkas pun tak apa. Kan? Tapi biasa solat fardu ni sederhanalah, tidak sampai ringkas. Kecuali serta-serta sebab. Contoh kalau ada jenazah yang sedang menunggu nak solat jenazah, maka antara benda kita kena buat adalah meringkaskan solat. Maknanya mempercepatkan, bukanlah cepat laju-laju macam tu kan, macam nak berperang tu, itu lain, tu solat khauf tu lain. Yang ni solat dia sekadar meringkaskan, menepati rukun, dan kita tak perlu wirid pun tak apa lepas tu. Paling kurang istighfar, lepas tu kita terus bangkit dan selesaikan jenazah. Kan, itu contoh yang kita biasa hadapilah secara realiti kan. Okay. So fardu ni adalah sesuatu yang kita nak kena elakkan. Pertama, berdiri. Jangan lama sangat. So A dengan B terang-terang adalah memang kita kena orang kata tolak dululah, tolak tepi dulu. Sebab itu yang biasa Nabi amal solat sendiri. Kan membaca surah yang panjang. Ada hadis juga yang menyebutkan Nabi membaca surah yang panjang. Tapi itu disebabkan Nabi SAW telah melihat siapakah jemaah. Siapa jemaah, maknanya jemaah yang boleh untuk ikut sama-sama dengan Nabi. So Nabi panjangkan surah. Dan itu menunjukkan boleh untuk panjangkan surah sekiranya makmum itu sesuai untuk kita panjangkan. Kan? Contoh solat berdua, solat bertiga, dan memang kita semua ni boleh berdiri lama. Kan? So tak ada masalah. Jadi itu isyarat lah, maknanya nak menunjukkan Nabi buat, menunjukkan perkara itu boleh buat. Tapi kebiasaan kita memikirkan jemaah yang pelbagai latar belakang, so tak wajar kita panjangkan sangat. So A dengan B tu memang dah awal-awal kita tolak lah. Sampai ada C dengan D. Okay, kita lihat C dengan D ni dia totally berbeza. Kan C ni sujud tahiyat akhir. Dua-dua ni waktu yang mustajab. Kita dah biasa dengar dalam hadis kan. Dan kita pun akan bincang nanti. Asal jawapan dia C kan ni. Okay, ada yang jawab C ya. Sebenarnya belum lagi. No, sebab saya buka hadis je. Ni tak bincang lagi sebenarnya, tapi tak apa, sekadar kita ambil ilmu lah. Okay, sebenarnya jawapan dia adalah D. Disebabkan dia tak sabar-sabar tahu jawapan kan. Okay, jawapan dia adalah D, memanjangkan iktidal dan duduk di antara dua sujud. Nanti kita bincanglah dalam satu sunnah. Kita tak masuk lagi pasal sunnah ni. Cuma nak disebutkan ketika solat fardu, seperti mana sahabat amalkan, iaitu disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, memanjangkan seperti mana beliau melihat Nabi panjangkan. Siapa yang Nabi panjang? Nabi panjangkan iktidal, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd. Ada bacaan dia lah. Ada bacaan yang dibaca yang menjadikan iktidal tu jadi panjang. Okey, lagi satu adalah duduk antara dua sujud. Ini kita bincang semalam kan, kita baca yang pendek, Rabbighfirli tu. Ada bacaan yang panjang. Apakah bacaan tu kita nantikan dengan penuh suspense pada kuliah 100 sunnah nanti. Cuma saya sebut dulu lah, jawapan dia adalah D. Yang kita panjangkan iktidal dan duduk antara dua sujud. Okay, tadi yang bonda tadi ada yang menjawab C kan, sebab tak sabar-sabar tahu jawapan. Okay, C tu betul sekiranya soalan tu adalah untuk solat sunat. Sebab dalam solat sunat yang yang dalam solat sunat yang Nabi panjangkan ketika sujud dan juga tahiyat akhir. Panjangkan maknanya lebih lama. Waktu solat fardu juga disebut dalam riwayat ada yang Nabi baca. Ada yang Nabi baca, maknanya ketika tahiyat akhir ada bacaan-bacaan yang diboleh kita baca kan. Tapi tak dipanjangkan sangat, dia sekadar lebihkan sedikit daripada bacaan yang asal. Tapi solat sunat memang dipanjangkan. So itu beza dia. So C itu adalah solat sunat, D adalah solat fardu. Itu secara khusus lah. Lagi satu, kalau berdiri ni kita juga amalkan ketika solat sunat. Nanti kita akan bincang ada satu sunnah berkenaan sifat solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita akan bincang apa yang lagi Nabi panjangkan ketika solat malam. Secara khusus. Okey, so tu jawapan dia lah. Jawapan dia adalah D. Tahniah kepada yang betul. Tidak ada hadiah apa-apa. Sekadar kita bincang sajalah. Okay, so kepada yang lain insya-Allah kita akan ambil manfaat sama-sama dan kita cuba amalkan. Ya, ketika mana solat fardu kita panjangkan iktidal sedikit, dia tak panjang sangat sebab dia tak boleh terlalu lama pun.
Kalau kita berdiam saja tanpa sebarang bacaan, dia boleh membawa kepada batalkan solat, kan? Sebab dia tidak berlaku secara mualat, dia ada pemisah yang begitu lama. So kalau baca dengan bacaan tak apa. Nanti kita bincanglah apa bacaan kita boleh amal. Dia ada yang begitu panjang sebenarnya bacaan tu. Okey, baik, itulah jawapan dia. Nanti insya-Allah kita akan bincang lagi pada kuliah 100 sunnah. Terima kasih apa yang menjawab, dan tahniah kepada ni Kak Siti Hanim dan Puan Syarifah Azizah. Okey, saya tak sempat nak tengok siapa yang betul. Okey, alhamdulillah, semoga dapat manfaat lah insya-Allah. Okey, so kita tengok kepada perbincangan pada petang ni, iaitu kita nak masuk 40 hadis tentang doa semalam tentang sunnah. Jadi Ahad ni kita gile-gile lah tentang satu adab dan lagi satu adalah doa. Okey, saya cuba intro dulu berkenaan dengan doa ni sebab dia baru kan. Yang mana doa 40 hadis tentang doa ni, alhamdulillah lah dengan izin Allah, waktu PKP dulu adalah sedikit masa yang sempat untuk saya susun. Saya hanya susun je lah. Saya kumpul-kumpulkan daripada kitab-kitab yang saya belajar berkenaan hadis tentang doa dan juga rujukan sekali. So saya sempatlah susun 40 hadis tentang doa, di mana saya fokuskan hadis doa ni ada dua bahagian. Bahagian pertama kita bincangkan berkenaan waktu mustajab berdoa. Ni kita nak lihatlah pada petang ni dulu. Dan mungkin ada yang dah kita pernah dengar lah. Sebab saya yakin dan percaya ibu-ibu semua dah banyak sangat ilmu ni sebenarnya kan. Banyak sangat kuliah kita sebenarnya. Tak apalah, yang mana yang dah tahu tu kita ambil sekadar peringatan lah. Mana yang baru tahu, cuba kita amalkan. Okey, ini mungkin lebih biasa kita dengar. Tapi bab yang kedua itu lebih menarik lah. Sebab itu setakat ni saya tengok sangat jarang dibincangkan. Iaitu 25 lafaz doa yang sunnah. Doa yang sunnah ni saya tak nak buka slide lagi, panjang pula. Dia 25 lafaz doa yang sunnah ni, dia lebih kepada doa-doa yang Nabi SAW amalkan secara khusus dalam sesuatu keadaan. Kan, contoh ketika marah ada doa dia, ketika kenderaan rosak ada doa dia, kan, ketika orang puji ada doa dia, doa yang Nabi khususkan. Doa yang Nabi khususkan. Okey, ada yang respon Kak Nisun kata ada kuliah syarah kitab Al-Azkar. Okey, betul, dalam bab zikir kan. Dan dalam bab zikir juga ada yang bercakap tentang doa. Tapi sekadar yang saya tengok sekali imbas lah. Yang ni saya kurang pasti ada ke tak yang sama. Tapi yang 25 lafaz doa yang sunnah tu yang saya tengok kebanyakannya dia tak sama. Dia perbincangan dia agak berbeza. Dan lagi pun rujukan saya bukan hanya kitab Al-Azkar. Dia ada kitab yang tambahan yang kita boleh ambil manfaat. Tapi tak apalah, kalau kata ada yang sama tu kan, memang dah belajar kan, kita tahu tu, kita skip lah. Kan, contoh kalau memang dah tahu, dah pakar kan sesuatu doa tu, kita skip. Tapi kalau mana yang baru tu kita ambil lah insya-Allah. Jadi kalau respon daripada jemaah tu kita akan lihat. Okay, so itulah berkenaan dengan introduction ta'aruf berkenaan dengan kuliah ni 40 hadis tentang doa. So nak kena sebut juga doa ni sebenarnya dia tak perlu kepada Quran sunnah. Kan, macam kita amalkan doa contohlah masuk kepada bulan Rejab. Kan, yang mana kita tahu doa tu yang kita dah biasa dengar, masyhur, popular. Cuma doa tu kita perlu tahu adalah bersandarkan kepada hadis yang dhaif. Walaupun disebut dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tersebut, tapi bila melihat kepada keadaan hadis tersebut, dia dihukumkan sebagai dhaif. Jadi kita ni sebagai seorang muslim kan, sebagai seorang umat Nabi SAW, apa yang kita perlu ingat bila kita bacakan doa tu kan, bila kita tahu doa itu daripada hadis yang dhaif, mudah je kita amalkan doa, tak ada masalah. Tapi kita perlu ingat bila kita amal, bila ditanya kepada kita, adakah doa ini yang Nabi baca secara khusus dalam bulan Rejab? So kita perlu ingat, kita jawab tidak, kerana apa? Dia hadis dhaif kan. So, kita sebut tidak. Ini hanyalah doa yang bersumberkan hadis yang dhaif. Jadi sekadar kita beramal mendapatkan fadilat. So itu jawapan yang kita perlu ingat diri kita. Dalam diri kita, kita perlu ada kata apa, i'tiqad macam tu. Dan bila orang tanya kita pun kita jawab benda yang sama. Sebab ada orang dia mungkin tak tahulah kan. So bila dia tanya kenapa baca doa tu, dia terus menyebutkan Nabi yang suruh lah, Nabi yang baca lah kan, sedangkan dia daripada hadis yang dhaif. So kita tahu antara disiplin kita, bila tahu hadis yang dhaif, kita tak boleh kata secara pasti
ia datang dari Nabi SAW. Sebab itulah ulama hadis mereka melabelkan ataupun mengkategorikan hadis supaya kita ni sebagai seorang yang penuntut ilmu lah, khususnya kita dapat kenal, kan, dapat memastikan sesuatu amalan tu betul-betul. So kalau yang mana sahih, yang mana hasan tu kita tak ada masalah. Memang kita tahu itu sebagai sunnah Nabi. Tapi kalau yang ada yang jadi dhaif, kan, yang ada orang kata apa, iktiraf, berlaku percanggahan pendapat, so itu kita tak boleh kata secara pasti. Kalau sekadar amal tak ada masalah. Sebab yang pasti beramal boleh sebab dia tak akan bercanggah dengan syarak. Kalau bercanggah memang tak jadi hadis dhaif lah. Memang mungkin dah bawa kepada palsu, kan. Tapi dia tak ada masalah untuk beramal. So kita kena bezakan lah. Itu yang penting, kita kena tahu hadis ni apa status dia. Kita lihat dulu perbincangan waktu mustajab berdoa ni. Yang mana anda tahu tu kita ambil sebagai ulang kaji lah, insya-Allah. Okey, baik, kita nak lihat dulu beberapa doa pada petang ni, iaitu pertama doa ketika azan berkumandang. Saya sebut dulu lah apa dia punya tajuk dia. Ibu-ibu boleh ambil untuk sebagai nota dulu. Yang kedua, doa antara azan dan iqamah. Yang kedua, doa ketika sujud dalam solat. Yang keempat, doa sebelum memberikan salam dalam solat. Kemudian yang kelima, doa di akhir malam. Yang keenam, doa ketika ayam berkokok. Ini mungkin jarang kita dengar. Yang ketujuh, doa ketika hujan turun. Dan yang ke-8, doa pada hari Jumaat. Kita lihat dulu yang pertama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi fi darain insyaallahu amin. Hadis yang pertama berkenaan doa yang pertama, iaitu doa ketika azan berkumandang. Dalam sebuah hadis daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud ada dua perkara yang tidak akan tertolak ataupun kurangnya kemungkinan tertolak yang diminta, iaitu doa ketika azan berkumandang dan ketika berlakunya perang, yakni ketika dua kubu saling menyerang. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud nombor 2540. Baik, jadi apakah dia punya manfaat yang kita dapat? Hadis ini menekankan kita bila mana azan berkumandang, kita dengar azan kan, kita tahulah asal sunnah, kita dah belajar pun, kita dah memang biasa amal, iaitu menjawab azan. Dia bagaimanapun sekali dia akan menjadi sunat, dia tak akan menjadi wajib. Walaupun daripada perbincangan kita lihat ada dalam kitab disebut, contohnya dalam kitab Al-Um yang disebut pada asalnya disebutkan dia boleh menjadi wajib menjawab azan. Tapi bila mana dirajih dari pandangan pendapat kan, sebab perintah Nabi dalam hadis kan, maka perintah kita dah sebut semalam ada dua kan, jadi wajib dengan sunat. So para ulama mereka yang akan menilai balik perintah tu dalam kategori mana. So bila dinilai semula, ditarjihkan semula, maka dijadilah hukum dia kepada sunat, kerana itulah pandangan masyhur. Kerana tak ada apa-apa ayat Quran yang menekankan ataupun mewajibkan berkenaan menjawab azan. Kan, bahkan nak mengumandangkan azan pun dia tak dikira wajib. Yang penting kita tahu maksud waktu solat. So itu yang simple nak bagi kita faham lah. So nak tak nak dia jawab dia kata dia jadi sunat. Bila kita dah sebut sunat, jawab azan, kan, lepas azan kita akan berselawat, kita akan baca doa wasilah, dan kita juga akan tambah satu lagi doa kan yang kita belajar dulu tu, doa yang doa azan yang baru tu kan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina kan, dalam hadis riwayat Abu Daud nombor 525. Kita dah belajar lah. Okey, so lepas tu kita dah amal, ni semua sunnah Nabi SAW yang jelas. Okey, bila kita dah amalkan tu, kita perlu ingat sebenarnya ketika azan berkumandang ada lagi satu yang kita boleh buat, iaitu kita berdoa ketika azan berkumandang. Doa ni waktu bila? Doa waktu yang ada kesesuaian. Contoh muazzin di azan, dia disebut azan, lafaz azan ketika adanya waktu yang lapang. Contoh waktu dia mengambil nafas, waktu dia bergerak ataupun kita panggil alih daripada lafaz pertama ke lafaz kedua, kan ada sedikit masa yang diberikan kan. Dia macam lebih kepada rehat sikit. So waktu-waktu macam tu yang sesuai, kita ni boleh untuk berdoa. Tapi doa ni dengan kaedah dia tak perlu untuk menadah tangan, dan dia tak perlulah
sehingga kan kita meninggalkan sunnah jawab azan. Dia hanya sambilan. Sambil-sambil kita dengar azan, kita jawabkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, ada masa yang sedang ditunggu kan, muazzin tu sedang mengambil nafas. Okay, so kita berdoa. Okay, apa-apa doa yang kita mahukan. Ya Allah, okay, Engkau permudahkanlah urusan aku pada petang ni untuk menuntut ilmu, dapat tambahkan ilmu, dapat dekat dengan dirimu ya Allah. So apa-apalah doa yang sesuai kan. So kita minta. Tapi waktunya adalah waktu yang ada kesesuaian. Katalah muazzin tu dia cepat sangat. Kan, cepat sangat, tak ada masa langsung. Tu tak apalah, kita tak perlulah berdoa. Jangan sampai kita berdoa tinggalkan sunnah. Kan maknanya tak jawab azan pula, kita doa saja. Sebab kita ingat ni lagi penting kan, doa ni waktu mustajab, so kita tinggalkan sunnah. Sebenarnya tidak. Sebab doa yang mustajab ni dia tak bukan pada waktu ini sahaja. Kan, sedangkan ada lagi waktu yang banyak lagi yang lain. So kalau tinggalkan sunnah tu rugi. Sebab sesuatu azan tu dia tak boleh berlaku secara berulang kan, kecuali pada waktu yang tertentu sahaja. So kita kena ingat di situ, kita kena utamakan yang mana lebih penting. So doa ni hanya sambilan, dia lebih kepada kita berdoa apa kita minta. Cuma pastikan doa ni jelas lah, jangan kita kata ya Allah macam biasa lah ya Allah, kau tahu. Ya Allah macam semalam lah ya Allah. Janganlah macam tu kan. Itu dah macam cakap dengan member tu. Mintalah sungguh-sungguh kan. Okey. Jadi kita mintakan. Okey. Jadi ni yang pertama, kita dah sebutkan, dia hanya sambilan kita berdoa. Okay, yang kedua ni, saya yakin dah percayalah, ramai yang dah tahu dah. Doa antara azan dan iqamah. Ni hadis ni yang biasa kita dengar. Doa la yuraddu bainal azan wal iqamah. Kama qala. Ini hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sabda, iaitu doa antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi nombor 212. Jadi ini adalah satu doa yang sangat digalakkan lah. Maknanya bila waktu lepas azan sehingga belum iqamah. Ini sebenarnya ni khusus kepada mereka yang mendirikan solat fardu di masjid. Di masjid secara khusus. Kerana di situlah tempat yang difardukan. Kan fardu kifayah untuk solat berjemaah, solat fardu. Kemudian dia khusus berlakunya azan kat situ. Kan, dan juga iqamah pun berlaku khusus kat situ. Kalau kita yang mungkin berada di rumah, dia tidaklah kita hanya mendengar azan yang dikumandangkan di masjid, dan kita ni tak adalah terikat dengan fardu kifayah untuk pergi ke masjid tu. Kan, maknanya apa? Mereka yang solat di masjid, maknanya mereka dah berada di masjid, mereka yang mewakili fardu kifayah. Asal hukum kepada semua penduduk qaryah yang difardukan. Tapi bila dah ada jemaah kat masjid, so itu pun dah memadai dah. Kan, maknanya dah diwakili oleh beberapa orang jemaah kan. So fardu kifayah itu telah diwakili oleh mereka. So yang kita yang lain ni tak ada masalah. Maknanya bolehlah ada pilihan nak solat di rumah, kan, nak solat di mungkin keluar tempat kerja dan sebagainya kan. So tak ada masalah. Maknanya hukum tu kita telah selamatlah. Tetapi yang berlaku secara khusus waktu ini adalah ketika dalam masjid. So mereka yang menunggu iqamat di masjid ataupun surau, termasuk sekali dengan surau lah, surau Jumaat kan, yang mana ada fardu kifayah. Okay, so mereka itulah yang dimustajabkan doa antara azan dan iqamah. Kita yang berada di rumah ni belum tentu lagi. Sebab kita tidak terikat dengan solat di masjid tu. Kan, walaupun asal hukum tu memang ada, tapi bila dah ada orang kata apa, ada wakil yang nak mendirikan solat. So kepada kita ni telah diangkat hukum. Kan, fardu kifayah itu telah diselesaikan oleh seseorang. So kita hanya fardu ain, kena solat walaupun berada di mana. Kan. Jadi walaupun kepada kita yang tak berada di masjid surau Jumaat, tapi sebab kita dah tahu ni satu waktu yang mustajab, dan kita berdoa lah dengan harapan sungguh-sungguh supaya Allah terimalah doa kita. Itulah antara yang kita boleh buat. Sebab kalau kita terlalu memikirkan okeylah waktu ni bagi mereka je lah yang mustajab, bagi saya tak mustajab kan. So janganlah sampai kita berkira macam tu. Minta je lah. Minta, kita harapkan sangat Allah terimalah doa. Allah terimalah doa. Dan kita berarti kita minta. Walaupun doa yang sama pun tak apa. Walaupun doa yang skrip pun tak apa. Kadang-kadang kita ni nak minta tak tahu, tak ada idea kan. Asalnya dah ada banyak idea. Bila tanda tangan nak minta, dah hilang idea pula. Contohlah kan, ada semua orang dia macam tu.
So tak apalah, dia tak ingat, dia buat skrip, dia tengok dalam Google, dia baca doa apa yang ada, tak ada masalah. Yang penting dia minta, dia yang baca, dia yang bersungguh-sungguh kan. Jadi itu yang kita kena amalkan. So antara azan iqamah ini antara sunnah dan juga doa yang kita nak kena buat. Okay, ada setengah orang dia lepas habis azan kan dia solat sunat. Ada yang dia baca Quran, kan ada yang dia berzikir. Tak salah, cuma dia rugi kerana telah meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Kan waktu yang mustajab. So kalau dia tak buat langsung sangat rugi. Kalau dia buat sikit pun okey juga. Dia adalah juga dia doa, dia dapatkan peluang berdoa tu. Kan, jadi pastikan kita diingat. Lepas azan, terutamanya lepas solat qabliyah lah. Jadi kita ada lagi masa beberapa minit. Pastikan kita selitkan doa walaupun sedikit pada waktu itu. Kalau kata nak buat ibadah lain, buatlah. Tapi jangan sampai tak berdoa langsung. Sebab ini berlaku kan, ada orang yang mungkin dia tak tahu, so dia tak amalkan. So kita yang dah tahu ni, kita amalkanlah. Sebab ni waktu mustajab, so jangan kita rugikan peluang. Ini waktu yang kedua. Jadi daripada yang ketiga, okey, ini adalah sujud dalam solat. Okey, kita sebut dulu hadis dia apa. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Atau kama qala. Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya ketika dalam keadaan bersujud. Maka perbanyakkanlah berdoa. Yakni ketika dalam sujud. Hadis sahih diriwayatkan Muslim nombor 482. Baik. Jadi sebenarnya hadis ini saya yakin dan percaya ibu semua dah tahu. Waktu yang mustajab dalam doa dalam solat ni antaranya adalah waktu sujud. Kan? Dan ini juga menjadi dalil bahawa doa ni dia tidak semestinya kita menadah tangan. Kan mana ada orang sujud dia tiba-tiba dia tadah tangan. Kalau dia tadah tangan, maknanya macam mana dia nak sujud kat situ. Kan takut dia berguling pergi ke depan pula, berguling pergi tempat imam pula. Sebab dia memang tak boleh nak tahankan badan dia lah, itu secara normal. Kecuali kalau ahli gimnastik ke apa, itu lainlah, memang dia ada kelebihan dia kan. Tapi normal kita memang akan letakkan tangan di bawah, di lantai. Kan, dan kita akan berdoa dengan cara melafazkan. Tapi kita kena ingat, kalau bahasa Arab, kita boleh untuk lafazkan. Tapi sekadar kita je lah yang dengar. Jangan sampai imam kat depan tu pun terkejut dah. Kan? Kalau dalam bahasa ajam, bahasa asing selain bahasa Arab, dalam hati ataupun sebenarnya dia boleh perlahankan, tapi bila kita lihat kepada perbincangan ulama, lebih selamat dalam hati sajalah. So rintaskan dalam hati saja. So itu kaedah dia. Waktu sujud ni dia berlaku pada bila waktu mustajab. Sebenarnya dia berlaku pada setiap kali sujud. Ini satu benda yang kita dah biasa buat, iaitu khususkan sujud terakhir saja. Sebenarnya bila Imam An-Nawawi rahimahullahu taala syarahkan hadis ni, disebutkan bahawa ia berlaku pada setiap kali sujud. Dia bukan hanya yang terakhir. Disebut dalam syarah Muslim, berlaku pada setiap kali sujud. Dia maknanya dia berlaku bukan hanya pada terakhir. Kan, jadi kita dah biasa sangat amalkan, terutamanya solat hajat, sujud terakhir saja. Tak salah. Bukan kata salah ke Ustaz, tak salah kan. Boleh je, memang itu antara salah satu waktu yang mustajab. Cuma ini menjadikan mindset kita orang awam ni, kita ingat, sebab dah biasa kan. So kita ingat adat ni memang itulah sunnah. Sampai kita anggap waktu yang terakhir dia waktu mustajab. Waktu yang lain tak mustajab. Sebab dah biasa macam tu. Sebab itu penting bila bab adat ni, bila dah jadi satu kebiasaan, sampai orang akan anggap itu sebagai hukum. Kan, memang dia boleh jadi hukum pun, kan, adat muhakamah antaranya. Tapi dia bukan sewenang-wenang kita jadikan hukum. Kan, adalah dia punya disiplin ilmu. Tapi nak sebut itulah menjadi satu kebiasaan, seorang akan anggap itulah yang terbaik. Jadi benda ni saya kira kita kena ubah. Macam saya sendiri, kalau apa yang saya buat untuk kita nak memberikan satu kesedaran kepada masyarakat, kalau saya sendiri, saya jadi imam untuk solat hajat, saya akan maklumkan. Ni biasa saya buat masa qiyamul lail lah, waktu Ramadan. Saya akan bagi tahu, kita akan panjangkan setiap kali sujud dalam solat hajat. Jadi waktu ini, tuan-tuan sekalian, saya sebut tuan-tuan sekalian boleh untuk berdoa. Bagi yang nak doa dalam bahasa Arab, boleh dikuatkan sedikit sehingga telinga masing-masing dengar. Bagi yang dalam bahasa asing, maknanya dalam bahasa Melayu, dirintaskan dalam hati.
Tapi kita akan panjangkan setiap kali sujud. So ini yang saya maklumkan dan saya amalkan lah, supaya biar masyarakat, mana jemaah ni tahu, dia waktu mustajab ni bukan hanya pada terakhir. So ya pada permulaan saya buat macam ni, ada orang yang sampai dia macam terkejut, dia rasa macam pelik, rasa hairan. Kan betul ke ni ustaz sampai dia jadi bukan macam tu. So kita bagi tahulah bab hadis ni, kita terangkan. So baru mereka tahu. Sebab apa yang rata-rata yang cakap kami dah biasa ustaz pada terakhir. Kan. So tak salah, bukan kata salah kan, tapi kita rugi tak dapat waktu yang lain. Kan apa penting sangat ustaz nak tekankan doa ni? Kita memang sebagai seorang manusia kan, doa ni, asal doa ni dan solat tu adalah wajib kan, fardu. Jadi kita memang perlukan doa setiap masa sebenarnya. Dan kita tak akan mampu untuk doa sepanjang masa kehidupan kita. Sebab itu kita pentingkan waktu-waktu yang mustajab, ada keberkatan yang lebih daripada biasa untuk kita menampung waktu-waktu yang lain. Kan? Sebab dia lebih mudah Allah terima, lebih mudah Allah makbulkan. So itu kita pentingkan bab doa ni lah. Kan? Sebab memang solat pun satu bentuk doa. Asal solat fardu ni kan. Penuh dengan doa, penuh dengan zikir kan. So kita nak kata apa, doa yang kita sendiri mahukan pun kita selitkan juga. So jangan lepaskan peluang ibu-ibu sekalian. Lepas ni dalam setiap kali solat fardu ke sunat, setiap kali sujud, doalah. Mintalah apa kita nak. Dia bahagi-bahagi pun tak apa. Sujud pertama minta keampunan untuk kita, contohlah kan. Sujud kedua minta keampunan untuk anak-anak kan. Sujud ketiga minta Allah berkati keluarga kan. Sujud keempat minta Allah permudahkan urusan. Tak kisahlah masing-masing punya hajat lah. So yang penting minta. Jangan sampai tak minta langsung. Saya sendiri pun bila saya jadi imam ke, saya jadi makmum sekalipun solat fardu, saya buat macam tu. Saya akan bahagi-bahagikan doa. Nak doa yang sama pun tak apa. Kan paling penting doa apa? Minta keampunan, minta rahmat. Ini yang paling antara yang paling penting punya doa lah. Kita minta supaya Allah memberikan keampunan yang menjadikan satu wasilah untuk kita dapat kejayaan kehidupan dunia akhirat, dan rahmat. Kan rahmatlah kita masuk dalam syurga Allah kan. So kita minta benda penting. Okay? So yang penting kita minta. Jangan sampai tak minta langsung. Okay, so ini yang ketiga. Jadi kita doalah dalam sujud yang setiap kali sujud bukan hanya terakhir tapi kita doa dalam setiap kali sujud lah. Okay, kita masuk pada yang keempat, doa sebelum memberikan salam dalam solat. Okay, dalam hadis ni daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bila bertanya, ya Rasulullah, ayyud du'a asma' wa Rasulullah, bilakah doa kita ni didengari? Dan baginda bersabda, qal jawfal lailil akhir wa dubur salawatil maktubat. Di akhir malam dan di akhir salat fardu. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi nombor 3499. Jadi sebenarnya berkenaan dengan ni ada dua waktulah yang mustajab yang daripada hadis yang hasan, iaitu di akhir malam dan di akhir solat fardu. Akhir malam ni kita akan bincang nanti yang kelima. Di akhir solat fardu ni dia ada dua pandangan. Pandangan yang paling rajih, paling tepat adalah dia berlaku dalam solat selepas tahiyat sebelum memberikan salam. Antara sebab kenapa dikatakan itulah pandangan yang paling tepat, disebabkan ada beberapa doa yang Nabi khususkan untuk kita baca selepas tahiyat sebelum berikan salam. So ini antara doa yang cukup masyhur. Kan kita dah biasa dengar, sampai ibu-ibu mungkin ada rasa, alah ustaz ni saya dah tahu dah, saya dah mahir, expert dah baca doa ni. Okay, sampai macam tu nak katalah sebab kita dah biasa dengar doa ni. Dan sebenarnya ada lagi beberapa doa. Sebenarnya antara yang disebut dalam hadis yang diperakui ada 4 jenis doa. Satu doa ni, doa Nabi amalkan sendiri. Yang kedua adalah doa yang Nabi wasiat kepada Muaz bin Jabal. Jadi saya akan buka slide dia. Yang ketiga, doa yang Nabi ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang keempat adalah doa yang seorang lelaki tanya kepada Nabi, nak baca doa ni boleh tak? Dan Nabi pun akui, boleh baca doa ni. Kedudukannya bila? Waktunya bila? Selepas tahiyat akhir sebelum berikan salam. So, sebab tu disebut yang tadi yang maksud kepada akhir solat fardu tu adalah disebutkan waktu paling tepat dalam solat. Selepas tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid. Jadi kita biasa amal lah. Lepas habis bacaan tahiyat akhir, baca dulu doa. Lepas tu kita baru akan memberikan salam. Okey. Lagi satu pandangan, dia berlaku selepas solat, di luar solat. Tapi itu yang kita dah biasa amal. Kan kita akan doa lepas solat kan, dah habis wirid,
kita akan berdoa. So itu dah biasa sangat. Tapi tak ramai pada hari ini yang amalkan doa dalam tahiyat akhir. Sebab dia masih ada lagi tak tahu, ada yang kata tak pandai, padahal boleh dia doa dalam bahasa Melayu kan. Dalam hati pun tak apa. Doa lah benda yang sama pun tak apa. Yang penting kita berdoa. Jangan sampai tak berdoa langsung. Ada orang kata tak biasa Ustaz. Antara yang respon jemaah sempat saya berkuliah lah kan. Tak biasa lah Ustaz. So, bila kita dah belajar, itu nak kena biasakan. Kan, kalau kita gunakan alasan tak biasa, sampai ke sudah tak biasa. Kan, mati pun tak biasa. Tapi kena mati juga. Contohlah kan. Saya nak kata, itulah contoh. Maknanya kita perlu untuk biasakan. Memang dia makan masa, dia rasa susah, rasa lupa kadang-kadang. Tak biasa kan. So, tak apa. Yang penting ada latihan. Okey, so kita sebut dulu doa saya kira dah biasa tahu. Cuma nak tekankan ini ada 4 perkara lah kita minta perlindungan. Okey. So apa dia doa dia? Kita minta kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Pertama minta perlindungan daripada azab jahannam, azab neraka. Yang kedua azab kubur wa min azabil qabr. Yang ketiga wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah ataupun ujian yang hidup dan yang mati. Dan yang keempat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, minta dilindungi daripada fitnah ujian al-masih ad-dajjal. So ni 4 benda yang Nabi sendiri amalkan. Jadi sangat baik untuk kita amalkan. Dan mungkin timbul persoalan kan, Ustaz kata ada beberapa doa. So yang mana satu yang paling baik nak baca? Disebabkan semua ni daripada hadis-hadis yang sahih. Kan? Jadi empat doa yang kita akan bincang nanti semuanya kita boleh amalkan. Maknanya terpulang ibu-ibu nak rotate ikut dia punya giliran ke ataupun nak gabungkan ke, terpulang. Yang penting kesimpulan jangan tinggalkan doa. Termasuk kalau kata ibu-ibu tak nak baca doa-doa ni pun ataupun dah baca dah nak baca doa lain pun tak ada masalah. Yang penting minta doa. Berdoalah walaupun paling kurang ya Allah minta keampunan, ya ampunilah dosaku dan juga rahmatilah aku. Paling kuranglah. Yang penting kita minta supaya waktu tu waktu mustajab dan kita tak terlepas. Okay, so ini yang pertama lah dalam hadis Al-Bukhari, hadis yang sahih. Saya berikan nombor rujukan. Okay, yang kedua pula, ni yang mana Nabi wasiat kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang mana kita dah biasa juga dengar hadis ni. Okay, kejap. Saya dah share. Keluar slide yang doa seterusnya. Lain. Okey, ada dah. Dia lambat sikit. Okey, so yang ni yang doa seterusnya yang kita boleh amalkan, iaitu doa yang diwasiat kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pun disebut dalam hadis ini dibacakan pada penghujung solat. So ini berlaku bila? Selepas tahiyat sebelum berikan salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu, bersyukur kepadamu dan menjadi sebaik-baik hamba-Mu ataupun memperolehi kebaikan dalam beribadah kepadamu. Okay, so ini yang juga disebut dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Daud. Jadi pun kita boleh amalkan. Bagi ibu-ibu sekalian yang katalah kan, Ustaz nak baca bahasa Arab ni pelik lah Ustaz, susah lah. Kan belit lidah saya baca. Kan. Tak apa, bacalah dalam maksud dia. Kan dalam hati lah kita minta kan. Kita fahami maksud, kita olah sendiri pun tak apa. Ini bagi mereka yang hadapi kesusahan. Kan. Bagi yang tak mampu jangan terlalu memaksa sampai kita dan tak perlulah sebab yang penting kita beramal. Yang penting jangan tinggalkan terus. Paling kurang kita doalah sendiri. Yang penting jangan tak buat langsung, itu yang paling penting. So terpulang pada masing-masing. Yang penting kita amalkan. Okay, so ini 2 hadis, 2 doa kita dah bincangkan. Lagi 2 doa saya hold dulu. Kita akan bincang nanti pada kuliah 25 lafaz doa yang sunnah. Dalam tu saya akan tekankan lagi 2 hadis sebab dia kena huraikan sikit. So kita akan bincang kemudian lah. So ni antara 2 doa yang kita boleh amal. Kita lihat pada yang ke-5 yang terakhir untuk petang ni. Sebelum kita bicarakan soalan iaitu doa di akhir malam. Okay, tadi digunakan hadis yang sama. Dalam hadis tadi kita dah bincangkan. Yang mana disebutkan dalam hadis jawfal lailil akhir, di akhir malam, wa dubura salawatil maktubah, dan di akhir salat fardu.
Okey, berkenaan dengan hadis ni ya, di akhir malam ni. Kalau kita lihat kepada perbincangan ni ada banyaklah. Antara yang disebutkan pandangan adalah ia berlaku ketika kita bangkit daripada tidur. Antara yang menjadi dalil adalah dalam hadis Al-Bukhari nombor 1 berapa ni? Yang disebutkan dalam hadis lah antaranya riwayat Al-Bukhari nombor 154. Antaranya yang disebut kita amalkan apa? Lepas kita bangkit daripada tidur, ada zikir yang khusus Nabi ajarkan dan kita juga akan berdoa. Paling kurang kita baca Allahumma ghafirli. Kan Allahumma ghafirli. Jadi kita bacakan doa itu ataupun apa-apa doa yang lain. Dan Nabi sebut, Nabi janjikan lepas berkenaan dengan waktu tu adalah waktu yang mustajab. So ada pandangan ulama sebut kita doa ni akhir malam bermaksud bila kita dah bangkit daripada malam. Daripada malam maknanya masuk akhir malam kan, yang waktu kita telah mengakhirkan waktu tidur kita. Kan malam kan dikira sebagai satu pakaian kepada kita kan, maknanya tidur. Kita gunakan malam ni tidur. So bila kita dah bangkit, kita dah buka pakaian tu, pakaian tidur tu. So itu yang dimaksudkan waktu kita dah akhirkan malam kita. Waktu kita dah habiskan rehat. Rehat secara tidur. So kita nak rehat dengan solat pula. Kita nak ibadah kepada Allah. So itu antara yang disebut oleh ulama. Lagi satu adalah waktu dia hampir waktu subuh. Ni kebiasaan yang Nabi amalkan iaitu berqiyamul lail. Kan Nabi berqiyamul lail sampai akhir waktu subuh kan. Yang mana sampai dalam hadis yang Nabi sebutkan as-salatul lail masna fa in khasyaita subh fa'utir bi wahidah. Kama qala solat malam ni 2 rakaat. Sekiranya kamu khawatir masuknya waktu subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. So ini antara hadis yang menunjukkan bahawa Nabi sendiri menyarankan kita untuk solat malam sampaikan ke waktu subuh. Masuk waktu subuh. Sebab itu yang biasa Nabi sendiri amalkan. Kan bakal ada hadis yang disebutkan Nabi akan berbaring. Nabi berqiyamul lail, Nabi akan berbaring kan lepas solat sunat subuh di rumah. Bila Nabi dengan iqamat, Nabi bangkit dan pergi solat. Kan itu daripada hadis yang sahih juga kita akan bincang berkenaan sifat solat malam Nabi. So itu menunjukkan waktu itu yang Nabi khususkan untuk beribadah. Okay, so salah satu ibadah adalah kita berdoa. Dan kita dah sebut tadi waktu ni adalah waktu yang mustajab. Cuma kita perlu ingat waktu ni sangat singkat. Maknanya bilakah waktu khusus yang Allah terima doa? Itu dirahsiakan. Kita sebagai seorang Muslim, hamba Allah, kita hanya berusaha bersungguh-sungguh dan kita berharaplah agar Allah terimalah doa kita. Itu je lah kita boleh buat. Jadi antaranya apa? Ada ibu sekalian boleh amalkan sama ada bangkit daripada tidur. Terus kita amalkan. Ada zikir dulu. Kalau boleh amalkan zikir tu dulu. Ataupun yang penting buat masa ni tak apa, kita doa dulu. Bagi yang tahu tu amalkanlah zikir tu. Bagi yang tak tahu, zikirlah apa-apa dulu. Kan Alhamdulillah ke, kan terpulang. Lepas tu doa lah sendiri. Doa paling kurang Allah maghfirli ataupun doa sendiri. Itu waktu mustajab. Lagi satu waktu hampirnya subuh. Malaikat sekarang pun subuh pun dah lambat kan. Macam di Selangor KL ni, dia dah pukul 6 suku sekarang ni. So sangat lambat. So sebenarnya kita nak bangkit untuk berqiyamul lail sangat-sangatlah sempat. Kan? Dia cuma nak ke tak nak. Jadi kalau boleh kita biasakan dan jangan lupa untuk kita amalkan berdoa. Doa ketika lepas solat tu lah. Ataupun dalam solat pun tak ada masalah. Yang penting waktu malam sebelum masuknya subuh. Nanti kita boleh amalkan. Baik, itulah saya kira cukup sekali itu untuk petang ni. Kita akan sambung lagi perbincangan waktu-waktu yang lain pada dia akan datang insyaAllah. Okay, kita lihat kepada soalan yang diajukan. Kalau ada sesiapa yang nak ajukan soalan boleh letak dalam ruangan chat. Okay, soalan dari Bonda Marahani. Kalau nak buat sujud sahwi yang mana didahulukan sebelum salam? Doa ataupun sujud sahwi dulu? Okay, disebabkan waktunya berlaku pada secara normal, kan waktu doa mustajab adalah selepas tahiyat. Okay, so sujud sahwi ni pula adalah sesuatu tambahan yang kita amalkan bila mana berlaku sesuatu perkara yang menjadi sebab kepada sujud sahwi itu disunatkan. So normally kita akan amal macam mana lepas tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, kita akan berdoa. Normally kan. Waktu sujud sahwi pun sama juga. Amalkan juga waktu yang sama. Cuma kalau sujud sahwi ni maknanya lepas dah berdoa, kita akan sujud dulu 2 kali. Lepas tu duduk tahiyat akhir balik,
dengan tamak ninah tu kita bagi salam. Kan, maknanya waktunya adalah sama. Maknanya lepas tahiyat akhir, dah habis alamin innaka hamidum majid. Doa dulu. Doa macam biasa dan kita tambah dengan sujud 2 kali. Sunat abad itulah. Kita tambahkan 2 kali sujud dan kita bagi salam. So maknanya dia tidak berubah lah. Keadaan dia sama saja. Okay. Kak Nisu memang apakah hikmahnya doa Dajjal? Kenapa Ya'juj Ma'juj tak masuk dalam doa? Dajjal dulu keluar, lepas tu Ya'juj Ma'juj. Lagi hebat zalimnya. Okay. Ni antara apa yang saya ingat lah, yang sampai saya belajar. Berkenaan dengan kenapa kepentingan sangat Dajjal ni. Kerana fitnah dia yang lebih berbahaya daripada Ya'juj dan Ma'juj. Jadi yang disebut sebenarnya ni antara perkara-perkara yang gaib. Yang mana Nabi sendiri pun tidak diberikan pengetahuan yang banyak. Kan? Cuma antara yang diberikan hint ataupun clue yang kita belajar sendiri, fitnah Ad-Dajjal ni lebih dahsyat daripada Ya'juj dan Ma'juj. Sebab apa? Fitnah Ad-Dajjal ni dia bermula dengan sekecil-kecil perkara yang menghasut kita, yang menggoda kita, yang boleh melemahkan iman kita. Adapun Ya'juj Ma'juj dia lebih kepada peperangan. Ini antara yang saya belajar lah. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mungkin kata apa, ada yang menjadi satu pandangan ulama saja. Tapi itulah kenyataan yang disebutkan. Macam fitnah Ad-Dajjal ni dia memang akan berlaku di akhir zaman, yang mana dia lebih kepada macam godaan syaitan. Lebih pada menggoda syaitan, dan kita tahu godaan ni lebih berbahaya lah daripada kita terus membunuh ataupun berperang. Sebab kalau berperang, bila kita meninggal, mati syahid insya-Allah kan. Tapi kalau dalam fitnah ni, kalau kita tergoda dengan iman kita, so dia boleh jadi kufur. Kan kita nampak di situ kan, macam Ya'juj Ma'juj ni walaupun mereka ramai, dua puak, dua kaum kan. Dua kata apa macam tim, mungkin macam tim lah. Tapi dia lebih kepada peperangan. So bila mana kita peperangan, so kita akan berperang. Kita mati pun mati syahid insya-Allah. Kan maknanya bagi mereka yang hadapi situasi itulah. Tapi ada jalan lain, dia kejadian menggoda kita. Kan dia akan menjadikan kita ni jadi kufur. Sampai kan macam tertipu sendiri dengan diri sendiri, dengan iman yang sangat lemah pada waktu itu. So sebab itu fitnah dia, ujian dia lebih dahsyat daripada Ya'juj Ma'juj. Kan sebab berperang itu dia hanya mengorbankan nyawa, tapi iman tu masih lagi sama insya-Allah. Kecuali kalau ada sifat mazmumah yang lain tu. Tapi yang ni dia memang sangat-sangat berbahaya. Pakai orang yang tak kisahlah apa je latar belakang dia, memang ada ancaman. Baik orang berilmu, kan, baik orang yang berharta, kan, baik orang yang anything lah, kelebihan nikmat yang Allah beri, so dia akan mudah tertipu. Sebab Dajjal antara kelebihannya dia boleh tahu. Macam syaitan lah, dia boleh tahu apakah kita punya kelemahan. Kelebihan kita yang dijadikan kelemahan. Seseorang dia lebih kepada harta, so dia tahulah bagaimana nak menipu kita dalam bab harta. Kan, so dia maknanya dia akan melakukan fitnah dia, dia punya tipu daya dia pada waktu yang dia keluar. Sebab itu yang antara sebab kita amalkan doa ni, kita baca surah Al-Kahfi. Sebab apa? Godaan dia lebih dahsyat berbanding dengan Ya'juj dan Ma'juj. Itu antara yang saya belajar lah secara general, secara khusus Allahu a'lam. Tapi generally yang benda itulah yang saya sebutkan. Okay, Bonda Siti Hanim sama masuk berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian. Okay, fitnah kat sini saya kena terangkan dulu. Seperti mana dalam kisah dalam ayat Quran, iaitu apa, wal fitnatu asyaddu minal qatl, kan, atau ayat yang kita dah biasa dengar. Fitnah ni lebih dahsyat daripada membunuh. Asal maksud fitnah tu bukan maksud dia kita menuduh orang tanpa berasas. Kan benda ni mungkin kita biasa dengar sebelum ni orang sebut fitnah orang ni lebih dahsyat daripada membunuh. Sebenarnya bukan maksud fitnah tu yang tu. Dalam ayat tersebut fitnah itu bermaksud secara spesifik ikut kepada asbabun nuzul dalam kitab tafsir At-Tabari, tafsir Ibn Katsir, disebutkan fitnah itu adalah syirik. Dalam tu maksud fitnah lebih dahsyat daripada membunuh adalah dosa syirik lebih bahaya, lebih dahsyat daripada membunuh. Dan memang itu terbuktilah. Dalam konteks doa ni pula, maksud fitnah kat sini adalah ujian. Ujian apa? Ujian yang hidup dan ujian yang mati. Apa maksud dia? Dalam kehidupan kita ni, kita boleh bagi contoh lah. Mereka yang hidup dan mereka telah meninggal. Dua-dua ni boleh memberikan kita satu bentuk ujian. Menjadi satu asbab ujian. Contoh yang hidup,
kita boleh kata family kita. So family kita sendiri kadang-kadang kita mungkin tak boleh nak bentuk, tak boleh nak tegur, kadang-kadang terikat dengan pelbagai sebab. Contohlah saya bagi katalah mak ayah, tak tegur mak ayah. Tapi mak ayah sebabkan mereka berumur, susah nak tegur, tak nak dengar, merajuk ke, anak-anak pula ada dia punya ragam. So itu satu ujian kepada kita. Yang dah mati pula pun ada ujian juga. Contoh bab harta pusaka kan. Contohlah kan. So dah berlaku kematian. So tidak dimaklumkan kepada waris. So asbab daripada seseorang tu meninggal kan menyebabkan satu bentuk ujian kepada kita yang hidup. So ini antara contoh yang saya boleh sebutkan lah. Maknanya kita minta supaya Allah permudahkan urusan kita setiap yang kita hadapi. Sebab kita tak boleh nak atur 100% semua secara perfect kan. Kita rancang-rancang pun mesti ada benda yang kita terlepas. Tak boleh kita nak atur 100%. So nak kita mesti bergantung kepada Allah. So itulah maksud yang kita boleh bincangkan. Maknanya fitnah ni adalah ujian, dan ujian ni datang daripada pelbagai bentuk, sama ada yang masih hidup, yang sekeliling kita, kawan-kawan dan sebagainya, ataupun telah meninggal dunia. Yang datang daripada bentuk contoh harta tadi. Contoh mungkin kita berhutang dengan dia, tak sempat nak lunaskan. Itu satu ujian juga tu. Macam kita nak selesaikan kan, nak jumpa waris dia ke apa ke. So kita minta doa macam tu. Bonda Sharifah kata Pak Ustaz, bila solat berjemaah harian ramai sujud lama untuk berdoa, masa imam sedang mula membaca selawat dalam tahiyat akhir. Sebenarnya selama mana boleh berdoa dalam sujud? Okey, saya lupa nak tekankan dalam solat berjemaah. Bila disebutkan tadi kan, waktu mustajab berdoa ni adalah berlaku setiap kali sujud. Okey. Yang biasa berlaku sujud terakhir orang akan panjangkan. Bila solat berjemaah, kita perlu ingat kan, kita terikat dengan imam. Kan, bila ni ada tadi satu macam kebiasaan lah, sampai hari ni pun ada orang buat. Dia melamakan sangat sujud dia sampai imam tu memang dah duduk tahiyat, dah baca tahiyat, dah 2 rukun kan. Dia nak masuk kepada selawat lagi. Kan, dah tahu dah maksud selawat ni adalah dia dah masuk ke rukun yang ketiga. Yang mana ikut pada mazhab kita boleh batalkan solat sebenarnya. Kan, sebab dah melebihi 2 rukun, maknanya masuk rukun yang ketiga. So benda ni kita sepatutnya kena celik. Sepatutnya bila imam tu ikut pada amalan kita, sepatutnya imam duduk tahiyat akhir, kita terus kena bergerak. Kita kena terus ikut dengan imam. Intiqalkan rukun tu. Sepatutnya macam tu. Sebab apa? Doa waktu tu memanglah mustajab. Tapi waktu itu adalah kita ikut dengan imam. Kan? Ikut rukun tu lebih penting berbanding kita buat benda sunnah tadi. Kan, apatah kalau kita ikut, kita lihat waktu kita takbir kan, kita takbiratul ihram, ketika mana contohnya imam tu baru nak rukuk. So kita baru datang tapi sempatlah takbir dengan imam dan sempat rukuk dengan imam kan. Tapi nak sebut al-Fatihah yang asal rukun tu pun kita dah abaikan. Terpaksa kita abaikan dan imam akan tanggung, dan solat kita tu maknanya rakaat kita tu sah. Tak perlu nak tambah lagi rakaat sebab sempat rukuk dengan imam beserta tamakninah. Kan? Jadi kita lihat rukun al-Fatihah pun kita tak baca sebab apa, dah ikut dengan imam nak dapatkan rakaat. Takut terlepas rakaat, tak dapat rukun yang tamakninah dengan imam. Apatah lagi dalam sujud. Lagilah penting, maknanya kena ikut imam tu. Jadi sepatutnya kita kena celiklah benda ni kalau kita solat berjemaah. Sepatutnya bila imam tu dah duduk tahiyat akhir, walaupun doa kita tak habis lagi pun kan, kita habiskan ataupun doa kita panjang sangat pun, kita berhenti je setakat mana kita doa dan ikut dengan imam. Sebab itulah sunnah dia. Itulah yang lebih penting. Kalau kita lambatkan sangat dengan sengaja, dan kalau kata memang imam dah masuk selawat, ni berlaku sengaja ni, so memang dia membatalkan solat. Sebab dia dah tahu benda tu, dia apa rukun tu apa. Dia dah tahu dah benda tu tak boleh buat. So kalau dia sengaja buat, memang membatalkan solat dia. Kecuali kalau dia niat mufaraqah. Dan normal orang takkan niat mufaraqah, memang dia akan ikut dengan imam. Jadi sepatutnya kena sedarlah benda tu. Bila solat berjemaah, tu yang nak sebut tadi kan, maknanya jangan sampai kita melambatkan sangat. Sampai memang tak ikut dengan imam. So ni jangan berlaku lah sepatutnya. Ini masih lagi berlaku sampai hari ni. Kadang kita nak tegur-tegur pun, dia masih nak ikut dengan adat dia. So tak boleh buat apalah orang macam ni, kita boleh doa je lah dapat hidayah. Nak buat macam mana kan.
So kita dah tahu lah, cakap dah bincang, dah huraikan dah benda-benda macam ni. Kan? Tapi bila sesengah orang dia tak mau terima, dia masih nak ikut, dia kata itu je waktu mustajab, kan? Memang dia berpegang pada yang tu sahaja. So nak buat apa lagi kan, kita boleh doakan je lah dapat hidayah. Tapi kita yang dah tahu, kita dah belajar ni, kita amalkan. Baik, itulah saya kira cukup sekadar itu untuk petang ni dan 60. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan dapatlah manfaat, dapat sama-sama kita cuba amalkan dan sampaikan kepada orang, insya-Allah. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسينه يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Ustaz.